Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Ada kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa ya. Nah, pencerahan hari ini berkenaan dengan sedikit isu politik negara kita ini, yang mana tadi saya terbaca di Info Rakyat bertajuk Hamid Badur tidak beretika, tiada adab dan menggaibkan pemimpin politik Sahidan. Nah, ini dia punya tajuk besar dia. Dan panjanglah ke bawah tuh, tetapi saya hanya baca sedikit di sini. Dan dia mengatakan sebagai penjawat awam dan ketua pasukan, mana boleh Abdul Hamid membuat kenyataan seperti itu, malah mengikut akta beliau kena bertanggung jawab kepada menteri. Tapi kalau dia boleh komen secara terbuka macam dilakukannya, apa akan terjadi dengan negara ini? Saya sebagai rakyat membuat satu komen saya tentang isu ini berkenaan dengan menteri ini juga. Saya nak bertanya kepada menteri, sekarang ini ketua polis negara itu bekerja untuk menteri ataupun ketua polis negara ini bekerja untuk rakyat Malaysia keseluruhannya? Ini pertanyaan saya sebagai rakyat. Kenapa seorang menteri veteran seperti dia ini, MP Arau ini, tidak menggunakan Nih, akal nih, nak bercakap. Kamu sebagai menteri, kamu sebagai MP, masuk ke dalam parlimen, kamu orang yang buat rang undang-undang, kamu orang yang membuatkan undang-undang dalam Malaysia ini, untuk siapa? Untuk kamu nak menyekat rakyat? Dan menteri sesuka-suka hatinya membuat apa yang mereka mahu? Begitu? Ingat ya, penjawat awam, ketua polis negara, ketua penjawat awam yang berperingkat tinggi ini, pegawai kanan ini, bukan bekerja untuk menteri tau. Bekerja untuk kerajaan Malaysia. Gaji mereka ini dibayar oleh duit rakyat. Kamu menteri pun dibayar oleh duit rakyat. Jangan sesuka-sukanya nak berkata seperti itu. Penjawat awam itu bekerja untuk rakyat tau. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia ini hari ini, yang dipetikaikan oleh rakyat, kebanyakannya penjawat awam ini bekerja untuk menteri. Saya tidak menyalahkan penjawat awam, tetapi kita lihat ini hakikatnya. Terpaksa nak membodek menteri-menteri ini. Ini bukan kerja mereka sebenarnya. Kerja mereka adalah untuk menjaga keselamatan negara kita ini, supaya tidak terus berlaku sesuatu yang merosakkan negara. Sendiri buat undang-undang dalam parlimen pun sendiri juga jadi bebal, tak tahu. Nah, inilah yang berlaku. Ingat, ketua polis negara itu bekerja untuk rakyat, keseluruhan rakyat Malaysia ni. Bukan bekerja untuk kamu, bukan bekerja untuk menteri. Bukan untuk melindungi kesalahan-kesalahan apa yang menteri buat. Jika macam ni, rosaklah negara kita ini. Apa yang berlaku hari ini, inilah yang menakutkan rakyat, inilah yang merisaukan rakyat di bawah nih. Kami rakyat ditindas. Kalau nak tahu, kamu sebagai wakil rakyat, peluang kamu 5 tahun. Kalau kamu besok kalah di pilihan raya, ataupun grup parti kamu yang memerintah hari ini kalah keseluruhannya, tahulah nasib kamu orang tuh. Inilah yang berlaku nih. Jadi menteri dah veteran begitu lama keluar kenyataan entah kemana-mana, tidak habis-habis menyusahkan rakyat dia punya komen. Kalau tak tahu nak komen, tak payah buat sidang media, tak payah buat sidang akhbar. Jangan menyusahkan ceritanya kepada rakyat. Nak mempertikaikan ketua polis negara, yang buat undang-undang di dalam parlimen tu kamu orang yang solkan ini. Undang-undang yang kita nak pakai, yang kita perlu luluskan, adalah kamu orang. Setelah itu dia laksanakan tugas dia. Bila kamu orang masuk campur ke dalam pasukan polis, maka dia terpaksa lah meluahkan keluhan dia. Kalau macam ni lah keadaannya dalam negara kita ini, bila nak selesai masalah ini? Bila kita nak jadi baik, kita punya sistem dalam perundangan negara kita ini, sistem pentadbiran negara kita ini. Nak jadi 30% macam Singapura pun tak boleh.
Ini yang berlaku nih, yang rakyat tidak mahu. Itu bila saya cakap seperti ini, apabila saya menceritakan tokoh yang perlu kita nak naikkan untuk menjadi Perdana Menteri, ramai juga yang marah kepada saya. Karena saya pun tidak nampak tokoh daripada pemimpin parti politik yang lain yang boleh kita nak banggakan untuk nak naik, untuk mereformkan sistem negara kita ini. Tidak ada. Siapa yang kita lihat tokoh yang ada hari ini? Bila saya mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ramai yang juga yang marah dengan saya karena saya menonjolkan bahawa tiada orang lain. Karena saya percaya satunya tokoh pemimpin veteran yang kita boleh harap hari ini untuk mereformkan sistem perundangan, sistem apa yang ada dalam kerajaan kita ada hari ini, apalagi sektor awam dan swasta kita ini yang perlu kita reform supaya pimpinan dia menjadi lebih baik. Tiada lain, tiada bukan. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang lain-lain tu saya tidak perlulah nak memperkatakan tentang sejarahnya, kenapa masuk penjara, kenapa macam ni, tak perlulah. Rakyat pun dah tahu. Dah beredar beribu kali dia punya video mengesahkan macam ni. Jadi ini yang kita nak hari ini. Kenapa kita perlu PHS ini, memerintah, dan kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri dan boleh mengubah sistem ini dan tidak akan pilih kasih walaupun dia menteri ke, dia bekas menteri ke. Maka kalau perlu disiasat, kita akan siasat. Dan mereka ini bebas daripada menteri ataupun apa yang berlaku dalam kita punya undang-undang hari ini, yang mana kita lihat seolah-olah berat sebelah. Ini perlu kita hapuskan supaya undang-undang ini sama dipakai oleh menteri, dipakai oleh rakyat. Ini yang rakyat mahu. Rakyat dah dahagakan apa yang berlaku hari ini. Rakyat dahagakan satu keadilan. Bukan rakyat nak lebih. Jika memang menteri-menteri yang ada ataupun bekas-bekas MP yang mana yang pernah menjadi pemimpin politik ini, memang mereka pernah melakukan satu penyelewengan dan file lama mereka dibuka, ya mereka harus terimalah. Siapa suruh menyeleweng? Siapa suruh salah guna kuasa? Siapa suruh merembat duit rakyat? Ini hakikat yang mereka perlu terimalah. Kerana siapa suruh mereka dulu nak beria, nak jadi ahli politik, nak menjadi MP, nak menjadi adun? Ini kalau menurut pandangan saya. So, kita sebagai rakyat, harapan kita adalah semoga PHS ini menang. Dan kita berharap tidak perlu bergabung dengan parti mana-mana pun. Cukup komponen PHS yang ada itu, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin dan PKR, DAP dan Amanah. Dah cukup. Kalau ini boleh mereka menang dalam PRU ke-15 ini nanti, maka negara kita ini mungkin boleh direformkan menjadi satu negara yang lebih baik di waktu akan datang. Itu saja. Dan sekian dari saya. Inilah pencerahan saya untuk hari ini berkenaan dengan isu ini. Oke, thank you.